Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini satu pendedahan di mahkamah melibatkan Muhyiddin Yassin benar-benar mengejutkan kita. Ini tentang 4 pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin, lengkap kata TPP. 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa itu, kata seorang pendakwa raya. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa yang akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduh berhubung kesalahan yang didakwa dilakukannya. TPP itu menegaskan bahawa 4 pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, iaitu Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk suapan RM232 juta. Adalah terlalu awal untuk mengatakan pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu adalah lengkap dengan notis yang mencukupi kepada Muhyiddin supaya dia boleh menyediakan pembelaan yang sewajarnya. Siapakah kamu ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu? Daripada mereka dakwaan suapan diterima ialah Bukhari Equity, Sdn Berhad serta 2 syarikat lain dan seorang individu. Apalagi yang kamu perlukan? RM200 juta itu dan tarik antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 adalah khusus. Kamu Muhyiddin sepatutnya tahu apa yang kamu lakukan ketika itu. Beban terletak pada kami pendakwaan untuk membuktikan kamu melakukan apa yang kamu lakukan berdasarkan perincian itu, kata Akram kepada Hakim Muhammad Jamil Hussein. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Dia yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Melalui afidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya, ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam 1 kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin 75 tahun ketika menjadi Perdana Menteri yang ke-8 didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturi Sdn Berhad, Mamfor Sdn Berhad serta Azman Yusuf bagi parti berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Inilah dia, saudara-saudara sekalian, keputusan daripada mahkamah yang mengatakan 4 pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin lengkap. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak habis-habis Muhyiddin Yassin ni nak tumbangkan kerajaan. Tak habis-habis tumbang lagi kerajaan. Tak habis-habis itu saja yang dibawa-bawa ceritanya. Sedangkan kerajaan pada waktu ini belum pun sampai setahun. Makna kata, kita perlu menghabiskan tempoh tahunan ini selama 5 tahun. Barulah kita nak kata tumbang lagi. Ini yang dikatakan dah tak sabar lagi nak mahu ataupun dah terdesak mahu sangat kerajaan
terdesak sangat nak merampas Putrajaya. Kenapa ya? Ada beberapa faktor yang menurut Said Badli, seorang ahli PR yang pernah membuat konten, beliau kata antara sebab Kerajaan Perikatan Nasional terdesak sangat nak rampas kerajaan perpaduan atau nak rampas kerajaan ini, nak tumbangkan kerajaan ini ialah kerana ramainya mereka yang telah pun terpalit dengan kluster mahkamah. Selain daripada itu, mereka juga mungkin mahu supaya kerajaan perpaduan ini tumbang supaya agenda mereka dapat diteruskan. Itu beberapa sebab. Apa pendapat kamu sekalian pula? Apa pandangan kamu tentang keterdesakan Muhyiddin Yassin mahu merampas ataupun mahu menumbangkan kerajaan dalam waktu yang terdekat ini, walhal waktunya belum tiba lagi? Saudara-saudara, Muhyiddin dakwa kerajaan perpaduan bakal tumbang. Yang menjadi persoalan saya ialah dari mana kerajaan ini boleh tumbang? Dari celah mana Muhyiddin boleh tumbangkan kerajaan ini? Perkara pertama yang kita harus tahu ialah, pertama, kita sudah ada undang-undang anti lompat parti di Persekutuan Malaysia. Makna kata, sesiapa yang nak keluar daripada menyokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim, itu dianggap lompat parti. Kecualilah mereka yang lompat ini melibatkan satu blok ataupun satu parti. Sekiranya parti itu menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, maka itu bolehlah dianggap sebagai meninggalkan kerajaan dan tidak melibatkan undang-undang anti lompat parti. Tetapi, tahukah anda bahawa lompat parti ini bukan semudah petik jari? Bukan semudah petik jari. Kerana lompat parti ataupun menarik sokongan sudah menjadi kejijikan buat rakyat Malaysia. Kalau dulu mungkin langkah Sheraton dan sebagainya tidak ada undang-undang anti lompat parti, maka dengan itu bolehlah sesenang semudah ahli-ahli parlimen menyokong dan menarik sokongan. Tapi sekarang ini mereka hanya boleh menarik sokongan dengan keterlibatan satu parti atau blok pembangkang atau blok kerajaan ataupun blok parti. Dengan itu kita ingin beritahu kepada anda semua bahawa tidaklah semudah itu mana-mana parti mahu menarik sokongan. Contoh yang paling mudah ialah Barisan Nasional atau UMNO. Bukanlah mudah sangat Zain Abidin mau ambil keputusan menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Berapa kerat sajalah dalam UMNO itu yang nak betul tarik sokongan. Kerana kalau mereka narik sokongan, adakah itu akan membawa keuntungan kepada Barisan Nasional dan UMNO? Itu persoalan penting. Kalau mereka nak tarik sokongan, nak pindah ke mana? Bergabung dengan Perikatan Nasional. Nanti apa pula ceritanya? Nanti dikata pula, muludah ke langit kena muka lagi. Dah berapa kali dah tarik-tarik sokongan. Silap sikit nanti UMNO pula kena cop. Tukang tukar kerajaan, tukang tarik sokongan, tukang menyebabkan kerajaan ataupun Perdana Menteri tumbang. Itu kan tak elok. Saya fikir itu yang akan difikirkan oleh Muhyiddin, oleh Zahid Hamidi. Selain daripada itu, saya fikir gabungan daripada Sabah dan Sarawak, yaitu GPS dan GRS, pun tidaklah semudah petik jari untuk Muhyiddin dapat memancing mereka. Memandangkan sekarang ini, GPS dan GRS amat rapat sekali dengan Anwar Ibrahim. Tidak ada isu langsung dengan Anwar Ibrahim. Bahkan, tidak ada suara-suara pun yang kita dengar di Sabah dan Sarawak yang mengaitkan atau bercakap tentang ketidakstabilan. Dan kenapa perlu GPS dan GRS terlibat dalam sengketa yang ada di semenanjung Malaysia? Itu yang pernah dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Saudara-saudara sekalian, apabila Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan bakal tumbang, seperti yang Anwar Ibrahim pernah kata, beliau kata, silakanlah terus berangan-angan dan bermimpi. Kerana tak tahulah dari celah mana kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan tumbang. Dan nak tanya jugalah kepada Muhyiddin Yassin ni, dari mana celahnya beliau akan mendapat sokongan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim.
Kalaupun dia dapat sokongan daripada parti ataupun ahli parlimen bebas, pun tak tahulah macam mana nak cukupkan. Kecualilah GPS, GRS dan Barisan Nasional tiba-tiba menarik sokongan. Itu mungkin boleh tumbang. Tapi seperti yang saya cakap tadi, bukanlah semudah petik jari. Selain itu, di mana keuntungan GPS untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Mereka dah pun dapat timbalan Perdana Menteri. Selain daripada itu, di Sabah pula, kita dah dapat banyak jawatan menteri. Selain itu, banyak MA63 telah pun diselesaikan. Sekarang nak persoalan dia ialah apa tawaran Perikatan Nasional untuk GRS dan GPS. Kalau tawarannya itu tak sama atau lebih kurang atau tak lebih daripada tawaran Anwar Ibrahim, apa kehebatan, apa kelebihan atau apa tujuannya GPS GRS tiba-tiba pula menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Itu hanya akan membuatkan negara ini sekali lagi dalam kancah kucar-kacir, kancah tak stabil dan membawa kepada masalah ekonomi yang akan berlarutan. Saya fikir pemimpin di Sabah dan di Sarawak jauh lebih pintar daripada saya, jauh lebih pintar daripada orang-orang lain. Mereka tidak akan sekali-kali menggadaikan apa yang disebut maruah dan juga disebut kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, walaupun Muhyiddin Yassin dengan begitu yakin bahawa kerajaan ini akan tumbang tak lama lagi, disebabkan beliau kata ada kacau bilau dan tidak akan bertahan lama, kacau bilau macam mana pun, ia tidak akan tetap, dia tidak akan juga runtuh kerana adanya akta anti lompat parti. Mungkinkah apa yang Muhyiddin cakap ini akan kembali pula kepada Perikatan Nasional? Adakah Perikatan Nasional yang akan kacau bilau selepas ini? Selepas PRN 6 buah negeri? Kerana mungkin kalah teruk. Itu persoalan dia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar kata hari ini, beliau berkata, saya akan jadikan Tun Mahathir tidak relevan. Apa pendapat kamu semua? Adakah anda rasa Tun Mahathir masih relevan atau sudah perlu bercuti, bersara dan tidak lagi mencampuri urusan kerajaan sekarang? Kerana masa Mahathir sudah pun berlalu. Apa pendapat anda? Anwar Ibrahim menyatakan kenyataan Tun Mahathir Mohamad mengenai promosi negara Malaysia berbilang bangsa sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah cubaan terdesak beliau untuk menarik perhatian dan dilihat relevan, kata Anwar Ibrahim. Mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir telah kehilangan kerusi parlimen di Langkawi. Saya rasa kita tidak perlu ambil serius mengenainya. Ia adalah cubaan terdesak beliau untuk mendapat perhatian, untuk dilihat relevan, kata Anwar Ibrahim. Oh, rupa-rupanya barulah saya faham. Tujuan Mahathir Mohamad untuk menggunakan isu-isu panas, terutamanya kenyataan Mahathir berkaitan dengan berbilang bangsa yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, adalah semata-mata untuk dapat memanggil perhatian, mendapat perhatian dan dapat kerelevanan semula, dilihat relevan dalam dunia politik Malaysia. Kata Anwar Ibrahim, saya akan jadikan beliau tidak relevan. Saya tidak akan memberikan sebarang komen mengenainya, kata Anwar Ibrahim lagi. Anwar berkata demikian semasa menjawab soalan yang dikemukakan oleh bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, Christopher Leong, mengenai bantahan ramai terhadap kenyataan oleh bekas Perdana Menteri itu yang menurutnya sudah hilang pengaruh berikutan kegagalannya besar dalam PRU lalu. Anwar berkata sebagai seorang berbangsa Melayu, beliau menghormati budaya Melayu, tradisi, bahasa dan raja-raja Melayu. Tetapi itu tidak menjadikan saya sebagai seorang bersifat perkauman. Dr. Mahathir perlu pula hendak tekankan bahawa ini negara Melayu semata-mata dan menafikan hak orang lain.
Benar, kata Anwar Ibrahim, perlembagaan persekutuan itu jelas mengenai kedudukan kaum Melayu. Namun ia juga jelas dalam melindungi kebajikan seluruh rakyat dan masa depan seluruh rakyat negara ini dan menjamin masa depan untuk semua, kata Anwar. Perdana Menteri seterusnya berkata, kini setelah melangkah masuk ke tahun 2023, beliau tidak faham mengapa masih ada sesetengah pihak yang kekal dengan isu negara ini milik siapa, Melayu, Cina, atau Kristen. Ia diburukan lagi dengan pemimpin korup yang menyalahguna kuasa dan memperkaya diri sendiri. Mereka ini jutawan, anak-anak mereka adalah jutawan, kata Anwar Ibrahim. Jika benar kamu hendak bantu kaum Melayu, serahkan separuh daripada kekayaan kamu kepada kaum Melayu, katanya, yang kemudiannya disambut dengan tepukan gemuruh hadirin. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda dengan kenyataan Anwar Ibrahim ini? Yaitu, jika kamu hendak membantu kaum Melayu, serahkan separuh daripada kekayaan kamu kepada kaum Melayu. Apabila ini dikatakan, tentunya orang itu yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim ini pasti mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sehingga kalau diberi separuh kepada kaum Melayu, pasti dapat membantu rakyat yang berbangsa Melayu. Oleh sebab itu, Anwar Ibrahim kata, saya akan jadikan Tun Mahathir tidak relevan. Wah, ini keputusan paling menakutkan Mahathir Mohamad. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan layan Tun Mahathir, nanti rosak, pesan Adam Adli. Ini sambungan kepada isu Anwar Ibrahim kata, saya akan jadikan Tun M tidak relevan. Adam Adli mengatakan bahawa beliau menyeru rakyat mengabaikan retorik Dr. Mahathir Mohamad yang mencetuskan kontroversi apabila berkata tindakan mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan. Beliau yang juga timbalan Menteri Belia dan Sukan mengajak orang ramai merenung kelakuan bekas Perdana Menteri itu Muktahir ini yang disifatkan sebagai merosakkan kerana selama ini Malaysia diterima dan diwakilkan sebagai negara berbilang kaum. Kita dah selesai dah perkara ini sebenarnya. Begitulah Tun, bercakap ikut kepentingan semasa dia. Kita tak boleh layan rosak kita, katanya dalam temu bual dengan FMT. Di sebalik kontroversi tercetus, Adam berkata, sekurang-kurangnya masyarakat hari ini boleh menilai sendiri kata-kata Mahathir itu. Ini adalah Malaysia. Kata Adam Adli, itu bukan Malaysia. Malaysia rumah untuk semua orang, dibangunkan untuk semua orang. Kita bukan bangsa yang kecil. Kita ini bangsa besar, bangsa Malaysia. Mungkin kita lupa, tapi orang luar sebut Malaysia negara yang berhasil menjaga keharmonian kaum. Selepas kalah teruk di Langkawi pada PRU 15, bekas Perdana Menteri itu kembali menjadi perhatian apabila mengasaskan proklamasi orang Melayu dan berganding bahu dengan Perikatan Nasional untuk PRN akan datang baru-baru ini. Awal bulan ini, Mahathir dilapor memanfaatkan Facebook untuk berkata, tindakan mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan, malah mendakwa ia menekankan kemelayuan Malaysia. Kenyataan itu bagaimanapun dikritik oleh pakar-pakar perlembagaan. Saya tak tahu perlembagaan mana dia rujuk itu, kata Adam. Anak kelahiran Pulau Pinang ini tegas mempertahankan idea negara berbilang kaum, masyarakat penuh warna sebagai identiti PKR, meskipun partinya sudah sukar menarik sokongan masyarakat Melayu dan Islam berbanding parti-parti berasaskan kaum atau agama. Kita cuba mendekati lebih ramai supaya faham bahawa Melayu dan Islam ini sangat menghormati orang lain. Selamat mesra, ada ketegasan, tapi dalam masa sama baik untuk semua orang. Adam percaya sekarang waktu yang sesuai untuk memperhebatkan usaha mendekati masyarakat Melayu dan golongan agamawan, kata beliau. Di samping kita pertahankan negara berbilang kaum dengan masyarakat yang penuh warna. Wah, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Adam Adli ini. Dan ya, seperti yang beliau kata, janganlah layan sangat Mahathir. Jangan layan Tun Mahathir, nanti rosak, kata Adam Adli. Beliau berkata, beliau berkata,
orang ramai perlu merenung kelakuan bekas Perdana Menteri itu yang disifatkan sebagai merosakkan kerana selama ini Malaysia diterima dan war-warkan sebagai berbilang kaum. Kita dah selesai dah perkara ini sebenarnya. Begitulah Tun, kata beliau, bercakap ikut kepentingan semasa dia. Kita tak boleh layan rosak kita, kata Adlam lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.